itu hidup dalam keselesaan dan kenikmatan. Dibandingkan kenikmatan dalam syurga dengan kenikmatan orang-orang yang dia merasakan nikmat bersama dengan Allah ketika di waktu malam hari. Macam mana nikmatnya? Kita tak tahu pasal kita tidur di waktu malam, tak ada qiyamul lail, ataupun kalau qiyamul lail tak rasa itu nikmat bersama dengan Allah. Tapi sebahagian mereka yang mendapatkan anugerah tersebut akan mengatakan bahwasanya tidak ada yang menyusahkan kami kecuali terbitnya waktu fajar, sebab seronok bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada Sayyidina Musa alaihi salam ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Nabi Musa pegang apa masa itu? Pegang tongkat. Apa kata Nabi Musa? Tilka asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkat saya. Saya bersandar menggunakan tongkat ini, dan saya gunakan tongkat ini untuk halau kambing-kambing saya, dan saya ada keperluan yang lain untuk menggunakan tongkat ini. Allah tanya, apa yang ada pada tangan kananmu? Sepatutnya jawaban itu, tongkat ya Allah. Tapi dia kata, ini tongkat saya. Dia tak mengatakan tongkat saja, tongkat saya. Berapa? Tilka itu, asa tongkat, ya saya. 3. Atawakka'u, saya bersandar, alaiha, dengan tongkat itu, wa ahushu, saya gunakan, biha, dengan tongkat itu, ala ghanami, untuk menghalau kambing-kambing saya, waliya, dan bagi saya kata tongkat itu ma'aribu, keperluan-keperluan yang lain. Berapa itu lamanya Nabi Musa untuk bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan tongkat. Nabi Musa bukan nak bagi tahu kepada Allah, bukan Allah pun tak tahu apa yang ada di tangan Nabi Musa itu adalah tongkat. Tapi apa? Seronok diajak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan, diambil peluang untuk bercakap lebih kepada Allah sebab seronok. Orang kalau jumpa dengan orang besar, kemudian ditanya, apa kabar? Saya sehat walafiat, pagi tadi saya keluar, panjang dia punya cerita banyak. Tanya apa kabar saja. Seronok sangat tu nak ambil peluang. Kalau dalam hal keduniaan, orang jumpa dengan bintang filem, contohlah, dia akan perlu ambil masa lebih untuk tengok pun. Kalaupun tidak untuk nak lama tu dia pura-pura ambil kertas dengan pen, minta sign di situ. Nak lebih duduk tengok dekat dengan orang yang di dunia ini. Karena apa? Teruja. Demikian juga orang yang teruja dengan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan dalam keduniaan, orang yang teruja dengan orang-orang keduniaan pun macam tu, sama juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya bezanya orang teruja dengan Allah adalah tak boleh disamakan nilainya dengan orang teruja dengan hal-hal keduniaan ataupun orang-orang keduniaan. Tapi ini realitinya untuk membezakan sifat teruja itu ada kepada orang yang baik, ada juga kepada orang yang tidak baik, bergantung dengan apa kita teruja. Nabi Musa demikian ketika berucap kepada Allah Subhanahu wa taala, nak ambil peluang ketika ditanya oleh Allah. Artinya apa? Seronok ketika bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang diberikan indahnya, manisnya bersama dengan Allah, khususnya bila mana berada di waktu malam. Wa ma antum lahu bikhazinin fa asqainakumuh, dan kami Allah Subhanahu wa taala yang memberi minum kepada kamu. Wa ma antum lahu bikhazinin wa inna lanahnu nuhyi wa numit. Ayat yang ke-23, dan sesungguhnya kamilah juga, yakni Allah, yang benar-benar menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi segalanya. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan.
apapun yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan sesuatu yang hidup berupa tanaman ataupun daripada adanya zuriat, kesemuanya asbab, akan tetapi yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mematikan, bukan orang yang membunuh diri, adalah dirinya yang membunuh kepadanya, tidak, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sebabnya orang itu yang melakukan sebab untuk membunuh kepada dirinya sendiri. Oleh hada, terkadang ada orang yang dia berusaha untuk bunuh diri, entah lompat daripada mana atau potong dia punya urat, dapat diselamatkan, masuk ke hospital, dia selamat. Macam mana kalau dia mampu untuk bunuh dirinya sendiri, maka pasti dia mati. Tapi terkadang ada orang boleh diselamatkan, ditunjukkan oleh Allah bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnul warithun, dan kamilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi dengan silih bergantinya generasi demi generasi. Perginya seseorang yang mentadbir sebuah pentadbiran, perginya orang itu tidak lagi mentadbir. Lalu siapa yang mentadbir? Allah lantik orang lain untuk mentadbir. Demikian pada hakikatnya yang mentadbir segalanya di atas ciptaan Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapapun juga yang mempunyai otoriti mentadbir akan tempat dan kawasan serta jabatan serta kalangan tertentu, ada masa expired dia untuk mentadbir, pada akhirnya pun orang lain yang akan mentadbir juga. Fir'aun pernah mentadbir, pada akhirnya dia tenggelam, ditadbirkan oleh orang lain, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namrud juga demikian. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang punya kuasa ke atas kerajaannya ini, Allah akan beri kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah akan cabut daripada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maha mentadbir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tadbiran-tadbiran yang ada kepada manusia, baik mentadbir dalam rumahnya, mentadbir dalam kampungnya, mentadbir dalam syarikatnya, dalam kawasannya, semuanya adalah sementara. Yang maha mentadbir adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementaranya bila mana orang itu meninggal, sudah tidak lagi mentadbir. Lalu siapa yang jaga tadbirannya? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggantikan dengan orang lain. Wa nahnul warithun wa laqad alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad alimna al-mustakhirin. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang yang terdahulu daripada kamu, bermula daripada kamu, yakni bermula daripada Nabi Adam. Berapa jumlah orangnya, berapa umurnya, apa yang berlaku kepada mereka, siapa yang dihukum oleh Allah, siapa yang saleh, siapa yang tidak saleh, siapa yang beriman, siapa tidak beriman, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui sesiapa sahaja yang terdahulu. Allah juga maha mengetahui siapa saja yang ada sekarang dan yang akan datang, yang akan lahir hari ini, jam ini, yang akan lahir kemudian, yang akan lahir esok, yang akan dewasa pada tahun-tahun hadapan, apa yang akan berlaku pada masa hadapan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkara yang terjadi dari masa ke semasa kecuali disikapi oleh orang yang beriman bahwasanya Allah maha mengetahui ke atas ciptaannya. Walaupun perkara itu adalah menarik perhatian kita, macam mana ini boleh berlaku? Bagi orang beriman ini sudah diketahui oleh Allah dan ada kadar tertentu berlakunya, dan bila mana tiba waktunya akan hilang, akan expire, dan akan kembali berubah dengan keadaan yang berbeza. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mentadbir sistemnya. Inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan menghimpunkan mereka, yang terdahulu dan yang akan datang. Tak seorang pun akan miss, tak akan seorang pun terlepas daripada untuk dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmanu abda. Semua yang di langit, semua yang di bumi, melainkan satu hari nanti
akan datang kepada Allah abda, sebagai hamba. Siapa saja? Siapa saja. Termasuk jin, termasuk malaikat, semua yang di langit dan juga di bumi. Wa in kullu ma fis samawat, semua di langit dan juga di bumi. Di bumi siapa saja? Termasuk hayawan. Termasuk hayawan akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba kepada Allah. Tidak ada yang datang sebagai aku raja, aku pemegang terbesar saham fulan, aku sebagai ketua fulan. Tak ada. Abda datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi hamba. Tak ada sehelai kain pun yang menutupi kepada anggota badannya. Semua sama akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disoal siasat oleh Allah tanpa peguam bela, tanpa apa, tak ada gerento, tak ada siapa, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan untuk disoal siasat oleh Allah, dan tak seorang pun akan terlepas kecuali yang dikehendaki oleh Allah untuk masuk syurga tanpa hisab. Yang itu istimewa lah. Itu pun hak otoriti Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan siapa ini orang-orang baik, kata mantun, masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum insyaallah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Fahimtum? Semua akan datang kepada Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua akan datang kepada Allah farda, sendiri. Tak ada siapa aku nak bawa teman lah, aku nak bawa aku punya my husband lah, atau mana apa siapa, husband pun akan dihadapkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang akan terlepas. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang kepada Allah seorang-seorang. Farda, sudahlah datang sebagai hamba, dilucutkan segala status yang ada di bumi apapun juga. Lebih daripada itu, datangnya seorang saja berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kullu ma jamal qamati farda. Wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyya. Masih dalam surat Maryam. Wa in minkum illa wariduha, dan masing-masing daripada kamu pun juga wariduha, mesti akan warid. Warid itu datang melintasi as-sirat yang terbentang antara neraka, dibentangkan jembatan macam tu. Kamu kena mesti lalu wariduha. yakni warid maknanya masuk. Orang warada itu namanya masuk. Orang yang dia ditakdirkan oleh Allah untuk tidak masuk dalam neraka, pasti akan pernah lihat kepada neraka, sebab mesti lalu di situ. Lainnya mesti lalu situ, termasuk orang masuk surga tanpa hisab, mesti lalu situ. Wa in minkum illa wariduha, masing-masing daripada kamu mesti lalu situ. Karena dzalika, yang demikian itu adalah ketentuan kepada Tuhanmu untuk perkara tersebut berlaku. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, dan kami Allah akan menyelamatkan kepada mereka yang masuk dalam as-sirat, orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim merangkak untuk masuk ke neraka jahanam, waliyadu billah. Wa hakadha, ketentuan yang akan terjadi di satu hari nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada dahsyatnya hari kiamat. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah akan menghimpunkan mereka semua sekali tanpa terkecuali, yang di langit dan juga di bumi, termasuk haiwan. Sebagaimana saya katakan, haiwan akan dihimpunkan untuk diambil hak masing-masing daripada yang lain. Selepas itu barulah dia berubah akan menjadi tanah.
hak walaupun kepada haiwan. Hak haiwan yang dinodai oleh manusia akan diambil oleh haiwan itu kepada manusia itu nanti di hari kiamat. Yang bakar haiwan, haiwan pun akan tuntun nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pukul haiwan, yang tindas haiwan, yang suka adu ayam itu akan diadu oleh ayam nanti juga di akhirat. Kama tadinu tudan, macam mana kamu buat, macam itu kamu juga akan dibalas. Wahakala Allah maha adil ke atas semua makhluknya termasuk haiwan. Haiwan dicipta oleh Allah bukan untuk kita tindas. Haiwan dicipta oleh Allah bukan untuk kita berbuat sewenang-wenang kepada haiwan. Dia punya hak. Kalau haiwan Allah maha suci Allah daripada menciptakan makhluk untuk dizalimi oleh makhluk yang lain walaupun haiwan. Faham dong? Maka dalam hal ini akan diambil hak haiwan kepada haiwan ataupun hak haiwan kepada manusia. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab seorang perempuan yang mempunyai seekor kucing yang diikat tidak diberi makan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dia ahli ibadah itu perempuan. Akan tetapi karena tidak memberikan hak kucing dalam makan minumnya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha adil. Tak ada sesuatu pun yang miss daripada diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haiwan kambing di dunia yang punya tanduk menghantam kambing yang tak bertanduk ketika di dunia, sehingga kambing yang dipukul itu dihantam sakit ataupun luka. Nanti di hari kiamat kambing itu akan tuntut hak kepada yang pukul tu. Ambil hak kamu. Dah dibalas nanti di akhirat, dan jangan tanya balasan di akhirat itu jauh lebih dahsyat berbandingkan di dunia. Walihada baik kita setelkan masalah-masalah kita dengan sesama kita di dunia sebelum menjadi tuntutan nanti di akhirat. Nah, satu hari baginda Rasulullah SAW kumpulkan para sahabat dan beritahu kepada mereka para sahabat, hai sekalian sahabatku, siapakah di antara kamu yang pernah aku sakiti kepada dia untuk tuntut balas, ambil haknya kepada aku hari ini, karena aku tidak mampu untuk berhadapan dengan tuntutan kamu semua nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah berdoa, ya Allah, siapa saja yang pernah aku sakiti perasaannya dengan kata-kataku, jadikanlah perasaan mereka yang sakit dengan kata-kataku itu adalah sebagai ganjaran yang kau berikan kepada mereka, supaya tak tuntut kepada Nabi SAW. Ini Rasulullah. Apa kurangnya Rasulullah pun cakap macam itu juga. Seorang mengatakan, ya Rasulullah, kamu dahulu pernah tusuk aku dengan menggunakan tongkatmu. Hari ini aku menuntut balas kepadamu juga untuk aku tusuk perutmu juga dengan tongkat yang kau gunakan untuk tusuk perut aku. Yani Nabi pernah meluruskan saf para sahabat dalam peperangan menggunakan tongkat, sehingga Nabi menggunakan tongkat untuk meluruskan saf para sahabat yang tidak lurus baris safnya. Maka ujung tongkat itu mengenai kepada badan sahabat tersebut, sehingga terasa sakitlah. Itu sudah lepas. Tapi kali itu waktu Nabi tanya, siapa di antara kamu yang pernah kusakiti untuk ambil haknya daripada aku sebelum tiba ajal kepada aku dan menjadi tuntutan nanti di akhirat? Maka orang bercakap, aku ya Rasulullah. Nabi tanya pertama, tak ada orang jawab. Nabi tanya orang kedua, tak ada jawab. Masa siapa nak jawab? Siapa nak tuntut kepada Rasulullah SAW? Orang yang dikasihi, orang yang disanjungi. As-sahabah pun melihat lain macam apa yang dilakukan oleh Rasulullah kali ini. yakni satu keadaan yang Nabi itu ingin mengucapkan selamat tinggal, jadi suasana pun dalam keadaan hening. Maka seorang yang mengatakan, aku ya Rasulullah. Kalau kata Sayyidina Abu Bakar, hai, takkan kamu nak tuntut balas kepada Rasulullah? Kalau bahasa sekarang, kepala otak kamu kan tak tuntut kepada Nabi SAW. Ambil hak Rasulullah daripada aku, balaslah kepada aku, jangan balas kepada Rasulullah. Kata orang itu, tak, aku nak balas juga kepada Rasulullah. Nabi yang buat, aku kena balas kepada dia. Sayyidina Umar pun bercakap yang sama, sampai Sayyidina Hasan dan Husain pun bercakap demikian. Tak dihiraukan, aku nak juga Rasulullah. Dia yang buat, aku kena balas. Kata baginda Rasulullah mengatakan, Bilal, ambil tongkatku. Diambil oleh Bilal, diberikan kepada Rasulullah. Tongkat yang sama digunakan oleh Nabi untuk meluruskan saf.
diserahkan kepada orang itu. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, dahulu waktu kamu gunakan tongkat ini kenakan kepada badan aku, tak ada alas yang menghalang tongkat ini untuk mengenai kepada perutku. Sekarang kamu pakai baju, angkat sikit, aku nak gunakan tongkat ini supaya kena dengan perut engkau juga. Diangkat oleh Nabi SAW. Apa tujuannya? Tak mau tanggung hak orang di dunia. Baik selesai settle di sini, tak perlu nak sampai dibawa ke barzakh, apatah lagi ke akhirat. Oleh sebab itu, kenapa kalau orang pergi meninggal dunia, ahli keluarganya bercakap kalau ada apa-apa mohon dimaafkan. Apa sebab? Supaya tak ada tuntutan di sana nanti, atau tuntutan di barzakh juga. Perkara itu adalah satu sifat adil yang akan dizahirkan oleh Allah kepada sesiapa yang merasa terzalimi ketika berada di dunia. Kalau tidak, semua orang yang zalim kepada hak orang lain, macam mana akan ditunaikan atau dihukum kepada mereka kalau tidak diberikan hak kepada orang yang dizalimi? Maka orang itu pun juga pada akhirnya mengambil tongkat itu, dan Nabi ketika mengangkat bajunya, lalu orang itu terus meluncur pergi kepada Rasulullah dan diletakkan mukanya pada perut Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah, engkau nak balas aku ke atau engkau nak maafkan aku? Kata orang itu, ya Rasulullah, macam mana aku nak balas kepada engkau? Aku maafkan engkau, aku nak ambil peluang daripada kata-katamu sebentar tadi itu, yang merupakan adalah tanda perpisahan. Aku nak terakhir kali perpisahan antara aku dengan engkau, bersentuhannya kulit aku dengan kulit engkau. Kata sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan al-huquq, hak orang, kena mesti dijaga. Hak kita, hak Allah Subhanahu wa taala lagi mudah untuk kita setelkan berbandingkan dengan hak orang. Hak Allah kita boleh mohon ampun, kita beristighfar dengan sungguh-sungguh. Hak orang kita kena mesti ambil persetujuan maaf daripada orang tersebut, baru apa kita punya silap kepada orang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hajinya Rasulullah ketika berada di padang Arafah, Nabi berdoa di waktu asar dengan menedahkan dadanya ke langit dan berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa semua orang yang datang ke haji ini, yakni kemana? Ke padang Arafah, ampunkan semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril memberitahukan kepada Rasulullah, Allah mengabulkan doamu, semua yang berada di padang Arafah daripada umatmu akan diampunkan dosanya kecuali dosa at-tabi'at. Apa itu dosa tabiat? Dosa orang kepada orang, yang itu tak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, ya Allah, dosa itu pun juga kalau boleh ampunkan saja juga kepada mereka yang tak mampu nak kasih balik, nak memohon maaf atau mengembalikan hak orang yang ditanggung olehnya kezalimannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Yang ini kena mesti orang tu kasih maaf kepada orang yang zalim tersebut, baru haknya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh hada hak dosa kepada Allah jauh lebih ringan berbandingkan dosa antar manusia, dan tak ada dosa yang lebih besar daripada dosa pembunuhan. Berapa ramai orang Islam sekarang bunuh orang Islam, yang tidak mengambil kira selepas ini akan ada perhadapan dia dengan Allah seorang diri, akan disoal oleh Allah. Allah sediakan pintu khas di neraka Jahannam untuk dilalui oleh orang yang membunuh satu nyawa daripada orang beriman. Pintunya VIP untuk orang yang membunuh. Daripada dahsyatnya jenayah pembunuhan tersebut. Kali ini orang masalah cinta kerat orang lain, orang masalah hal-hal duit bunuh orang lain, tak mengira seakan-akan tak ada hari akhirat, tak tahu apa ada Tuhan, tak ada Tuhan, tak tahu kalau pada akhirnya dia akan masuk satu tempat, dia akan dipersoal nanti. Di mana letak iman orang-orang yang mendakwa dirinya beriman, seakan-akan antara kehidupan orang beriman dengan realiti keimanan itu dua perkara yang terpisahkan. Ini bukan dua perkara terpisah, tapi dia satu perkara. Apa yang kita buat saat ini, itu yang kita tanggung nanti. Itu realiti hubungan kita dengan Allah melalui iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
La ilaha illallah. Walihada baginda Rasulullah ketika meminta itu tak diterima oleh Allah ketika berada di padang Arafah. Lalu baginda masih susah hati juga sampai di Muzdalifah, menginap semalam di Muzdalifah. Subuh Nabi SAW ketika keluar daripada kemahnya untuk bersiap sedia menuju ke Mina, didapati baginda Rasulullah SAW dalam keadaan tersenyum. Kata para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tersenyum? Kata baginda Rasulullah, ya, telah datang berita gembira dari Allah kalau Allah mengampunkan dosa orang at-tabi'at tadi yang tak mampu untuk mengembalikan kepada tuan empunya haknya, yang dizalimi itu akan digantikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara orang yang zalim tadi bertaubat dan juga tidak mampu untuk tak jumpa orangnya, tak jumpa ahli warisnya, tak tahu nak dikembalikan kemana, dan pembahasan yang lebih detail berkenaan dengan hak orang. Faham dong? Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Kita akan bahaskan pada kelas yang akan datang tentang asal usul ciptaan manusia yang tidak ada di dalam Al-Quranul Karim. Ciptaan yang diceritakan oleh Allah secara detail seperti mana ciptaan Allah ke atas manusia. Yang lain disebutkan secara general, akan tetapi manusia diberitakan diciptakan daripada air mani, daripada air mani menjadi darah, daripada darah menjadi seketul daging, lalu daripada daging diciptakan tulang, kemudian tulang itu pun dikemaskan dengan dipakaikan dengan daging, wahakala, dan seterusnya. Proses ciptaan manusia di atas muka bumi ini didetailkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, jika kita ada anak yang nikah cara sivil dan melahirkan anak dan hidup bersama suami yang tidak mahu masuk Islam, apakah